Subhanallah, subhanallah, subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bersihkan hati kita dengan sedikit zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام. Ya Zal Jalali wal Ikram, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, dan matikan kami dalam agama Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal serta staf pimpinan Surau An-Nur, tuan-tuan guru, para asatizah, hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu dan ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama sekali kita memanfaatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dipertemukan di mana kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita terus kekal berada di dalam majlis ilmu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai iradatul jannah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah satu kewajipan, kefarduan bagi setiap lelaki dan juga perempuan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah Taala berkehendakkan pada seseorang untuk ia menjadi seorang yang baik, maka Allah Taala jadikan dia seorang yang alim ataupun yang faham di dalam agama. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah sedikit perkongsian pada malam ini. Saya menggantikan Ustaz Nazri Nasir. InsyaAllah sedikit perkongsian iaitu berkenaan dengan tajuk iaitu pertolongan di hari akhirat kelak, yakni syafaat. Kita sedia maklum syafaat hanya khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan sebagai syafaatul uzma, syafaat yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama menyatakan syafaat ni ada beberapa kategori ataupun beberapa jenis, yakni syafaatul syukra dan syafaatul kubra. Syafaatul syukra adalah syafaat yang kecil. Kalau syafaatul kubra adalah yang besar, yang hanya khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana syafaat kita sedia maklum bahawa ia adalah satu pertolongan, bantuan di hari akhirat kelak. Dari segi bahasanya, makna daripada dewan bahasa yang bermaksud iaitu syafaat adalah pertolongan ataupun bantuan untuk menyampaikan sesuatu permohonan. Dalam Kamus Marbawi dia menyebut bahawa syafaat ini pertolongan ataupun bantuan. Jadi syafaat ini yang disebutkan oleh para ulama iaitu dua jenis, syafaatul syukra dan syafaatul kubra. Syafaatul syukra ni yang pertamanya adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang kita baca. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, di mana orang yang membaca Al-Quran ini maka iqra'ul Quran syafi'an li ashabi, bahawa dia akan datang sebagai syafaat. Orang yang membaca akan mendapat pertolongan, syafi'an li ashabi, mendapat syafaat pertolongan di hari akhirat kelak. Jadi kita salah satu mukjizat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kalau para nabi, para rasul yang Allah Taala anugerahkan kepada mereka mukjizat, bila mana mereka wafat, mereka akan bawa sekali dengan mukjizat mereka. Jadi kelebihan yang Allah Taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu walaupun Nabi dah tak ada, dah tinggalkan kita hampir 1400-1500, tetapi Al-Quran ini terus kekal sampai hari kiamat. Sebab itu kalau nak kata mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mukjizat Nabi Musa salah satunya iaitu tungkatnya ni boleh membelah lautan.
Tapi kalau tongkat tu andai kata ada sampai sekarang, kita bagi kepada tu imam ke, tu mulu ke, ketuk tongkat ni takkan jadi. Sebab dia hanya terhad pada waktu tu sahaja. Tetapi Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala kurniakan, berikan mukjizat kepada baginda Nabi SAW, kepada umat dia sampai hari kiamat. Sebab Al-Quran tu dia bukannya hanya untuk disimpan. Kita tahu kita pun baru lepas raya, raya puasa, dalam bulan Ramadan kita tahu, yang selalu kita dengar, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bahawa bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini kelebihan kepada mereka yang bersama dengan Al-Quranul Karim. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kerana Al-Quran ini siapa yang baca ni, dia akan mai pada hari kiamat sebagai li ashabi, kepada pembela, penolong pada orang yang membaca. Sebab itu ada satu cerita pernah diviralkan, pernah ditularkan pada 2017, 2018 sebelum PKP tu, di mana pernah berlaku satu kisah, satu tanah perkuburan ni yang lama ni nak dipindahkan ke satu tapak tanah perkuburan yang baru. Ketika mana proses mendapat kelulusan kebenaran daripada Jabatan Agama, maka perkuburan ini dipindahkan ke tempat tanah perkuburan baru. Ketika mana proses, ada satu jenazah ni dalam keadaan yang masih utuh, dalam keadaan yang masih elok. Bila disiasat, ditanya siapa ni, giliran jenazah ni, sedangkan jenazah ni dikabarkan telah pun dikebumikan hampir 10 tahun lebih. Tapi dalam keadaan nak dipindah ni, dalam keadaan yang elok, cuma kain-kain kapan ni yang kotor sikit lah. Jadi bila diselidiki, jenazah ini adalah merupakan jenazah seorang wanita, iaitu seorang guru yang mengajar Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala muliakan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Di dunia lagi Allah Ta'ala dah pelihara jasad-jasad orang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Sebab itu Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu mereka yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Maksud kata mulia orang yang duduk dekat dengan Al-Quran ni. Sebab tu antara kelebihan Al-Quran ini, kalau anda kata kelebihan di antara ni, ini kajian, kajian pun mengatakan orang yang baca Al-Quran ini dia takkan nyenyuk. Sebab tu saya tengok kadang, termasuk bapa saya sendiri, saya lihat orang yang banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran Al-Karim, dia boleh lupa perkara-perkara dunia. Kalau kita cerita dengan dia hari ni, esok dia lupa dah. Tapi nak kata orang yang dah umur pun, kita pun lupa juga. Dengar kuliah malam ni, esok lupa dah. Tanya, kalau ustaz main ngajak semalam pun, tanya hari ni pun dah lupa dah, kan? Tapi kisah-kisah yang orang kata tentang apa yang kita kabarkan, dia tak ingat. Kadang-kadang dia ingat cerita-cerita lama, dia ingat cerita lama. Tapi Al-Quran ni saya tengok, kebanyakan yang saya tengok pakcik-pakcik ni yang kadang-kadang, kalau bab dalam Al-Quran dia boleh ingat ayat. Kalau orang yang selalu baca Al-Quran lah, kalau orang yang baca Al-Quran, dia akan ingat ayat. Kita baca salah sikit, dia tahu bari bawah ke bari atas salah. Maksud kata Al-Quran ini sebagai mukjizat. Walaupun kadang-kadang dia tak boleh nak baca baca Yasin, tapi dia boleh hafal Yasin. Tu mukjizat lebih juga tu. Dia boleh hafal Yasin, tapi baca Yasin tak boleh. Sebab tu orang dulu kita tengok kalau malam Jumaat, kebanyakan mereka ni dia banyak membaca Yasin daripada dia duduk baluk rokok daun, buang masa macam tu dia. Jadi bacaan Yasin tu untuk sebagai untuk
orang kata apa, mentarbiah ataupun sebagai didikan kepada masyarakat pada waktu tu. Sebab pada waktu tu kita tengoklah cerita Piramli pun banyak cerita yang berlaku yang akan datang dengan yang berlaku pada waktu tu. Orang kata apa? Buta huruf. Maksud kata dia tak kenal huruf. Nak baca Yasin dia tak tahu, tapi dia boleh hafal. Dengar orang baca, dia boleh hafal. Ini salah satu mukjizat Al-Quranul Karim. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan juga satu cerita pernah juga dikabarkan seorang pelajar tahfiz, dia menghafaz Al-Quran. Satu masa tu dia kemalangan, dia meninggal. Tetapi ketika mana postmortem, benda siasat semua, dia punya otak ni masih bergerak lagi, masih hidup. Sebab apa? Sebab dia seorang yang hafiz Al-Quran, yang menghafaz Al-Quran. Jadi itu kelebihan kepada mereka yang menghafaz. Kalau orang yang baca, apatah lagi yang menghafaz, lagi besar dia punya ganjaran dia. Sebab itu orang yang baca Al-Quran ini, Allah Ta'ala bagikan kelebihan, keistimewaan. Jadi selalu-selalulah kita baca Al-Quran, rajin-rajinlah kita baca Al-Quran. Jangan, kalau boleh jangan tinggal Al-Quran. Kita tinggal dia sehari, dia tinggal kita seminggu. Kita tinggal dia seminggu, dia tinggal kita sebulan. Bila dia tinggal kita sebulan, kita tinggal dia sebulan, dia tinggal kita setahun. Setahun pula baru nak bertemu dengan Ramadan, baru pula nak baca, nak bertadarus dan sebagainya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu yang pertamanya adalah Al-Quranul Karim. Dan yang keduanya, kata para ulama, syafaat yang kedua iaitu malaikat. Malaikat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najmi. Surah An-Najmi ini surah bintang. Di dalam ayat yang ke-26 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Yakni golongan yang musyrik yang mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah, padahal berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah. Maksud kata orang ni, golongan musyrik ni, mereka sembah sesuatu benda tu, mereka tu ingat boleh bagi pertolongan pada mereka, tapi tak dapat bagi manfaat pada mereka pun. Illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda, melainkan sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan juga diredainya. Maka para malaikat, para ulama kata malaikat juga boleh memberi syafaat, pertolongan di akhirat kelak. Sebab itu kata Imam Nawawi, mereka yang berada di dalam majlis ilmu, taman syurga, para malaikat mendoakan kepada mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita dengar ayat ni, jangan kita duk ingat hanya untuk jenazah saja. Sedangkan doa tu adalah malaikat minta keampunan pada mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Selagi mana mereka duduk berada, selagi itu. Sebab tu antara majlis-majlis yang diberkati adalah majlis ilmu. Duduk dengar, bersandar aja. Duduk aja. Tambah lagi aircon sejuk. Saya pun dekat sini dah sejuk ni. Sebab tu menggigil dah. Sejuk sangat kata. Ni pertama kali. Saya lupa buat cerita tadi. Jadi malaikat dia mencatat amalan-amalan kepada mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Malaikat akan berkata di hari akhirat kelak, ya Rabb, wahai Tuhanku, hamba-Mu ni ya Allah, ketika hidupnya dulu dia duk mai solat berjemaah. Dia mai solat berjemaah, sibuk macam mana pun dia mai solat berjemaah. Balik kerja, mandi-mandi, pakai baju, tukar baju, terus mai solat jemaah. Ini kelebihan solat berjemaah. Lepas tu malaikat kata lagi, wahai Tuhanku, ya Rabb, dulu hamba-Mu ini juga dahlah dia solat berjemaah.
Dia boleh stand duduk lagi. Dia stand duduk lagi. Dia tunggu dalam majlis ilmu. Jadi ampunkanlah dia ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Sebab itu malaikat mencatat segala apa yang kita lakukan. Kita manusia ni takkan terlepas daripada segala perbuatan yang kita lakukan. Sebab itu firman Allah dalam surah Al-Zalzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun kamu membuat kebaikan walaupun sebesar zarah, akan dibagi kebaikan tersebut. Kalau kamu buat kejahatan walaupun sebesar zarah pun akan diambil kira kejahatan tersebut. Jadi kita jangan duk ingat kata kita hidup atas dunia ni kita sesuka hati kita nak buat. Tambah-tambah lagi zaman sekarang, zaman orang kata menggunakan laman sosial, menggunakan Facebook, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Kita boleh type sesuka hati kita. Tak boleh. Kalau zaman-zaman dulu, kebanyakan sesuatu fitnah, sesuatu orang kata apa, kemungkaran berlaku atas penyampaian daripada mulut ke mulut. Tetapi sekarang berlakunya melalui jari jemari, hanya taik. Ini kata dunia global, dunia tanpa sepadan. Teknik sampai mana-mana, cepat, pantas. Sebab itu kita ni, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, di pandangan mata kita, kalau benda yang baik kita ikut, kalau benda tak baik kita jangan ikut. Dan kita jangan komen, bercakap tentang hal orang. Sebab itu kata para ulama, kita ni dia kembali balik pada zaman Ruwabithah. Zaman Ruwabithah ni zaman yang dia bercakap tentang hal orang ramai. Dia menghukum, dia cakap ni tak betul, ni tak betul, dia pula yang dia menjadi hukum. Sebab itu kadang-kadang apa yang kita lihat belum tentu sesuatu kebenaran. Saya ingat kata-kata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid, ataupun orang kata Pak Sumit, dah arwah baru meninggal. Jadi apa dia kata, mata kita ni melihat, mata melihat, tapi mulut jangan menghukum. Takut apa yang kita lihat tak sama dengan apa yang kita hukum. Maksud kata apa yang kita tengok ni, jangan kita duk cakap yang bukan-bukan. Sebab takut apa kita tengok ni tak sama dengan apa yang kita perkatakan. Ibaratnya seperti ayat laut. Ayat laut ni kalau kita tengok jauh ni dia warna hijau, warna biru. Tapi kalau kita pergi ambil ayat laut ni, kita cepuk dia, dia bukan warna biru, bukan warna hijau. Sebab itu pandangan mata, apa yang kita lihat belum tentu kebenaran. Macam kita tengok baru-baru ni kes, tak silap saya sebelum puasa lah, sebelum bulan puasa tak silap, dalam 3-4 bulan lepas, kes di mana seorang pelajar ni, bapak dia datang ambil dia naik motor. Lepas tu bapak dia jatuh. Viral, saya rasa viral. Video ni viral. Bila bapak dia jatuh naik motor, lepas tu dia tengok dia bapak dia. Dia tak tolong angkat pun. Jadi zaman sekarang, zaman yang orang ada video kamera ni, dia rakam, lepas tu dia sebarkan. Jadi dia tak tahu hak dia buat tu betul ke tak. Mungkin dia anggap kalau dia rakam tu sebagai nak bagi pengajaran kepada orang ramai. Tetapi benda-benda ni, walaupun benda yang benar sekalipun, bila diviralkan, ini kata pandangan mata kita, kita tengok benda tu macam betul, tapi sebenarnya tak betul. Bila kisah ni diviralkan, seorang pelajar perempuan ni yang kata tak mau tolong, jadi netizen ni, tentera netizen ni, dia menyerang. Dia kata apa, seorang anak ni tak gunalah, bapak ni apa main naik motor, tak tolong angkat bapak dia, malu sangat. Jadi macam-macam ungkapan daripada para netizen ni. Jadi bila dah diviralkan, maka pihak sekolah terpaksa membuat penjelasan bahawa pelajar perempuan ni seorang pelajar yang lembam. Seorang pelajar yang lembam.
Jadi apa pula reaksi daripada netizen-netizen yang bercakap, kadang-kadang pandangan mata kita lihat ni benda ni sebenarnya tama-tama zaman akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah ni, yang kata bila datangnya Dajjal ni yang membawa air, membawa api. Sebab kalau kita tengok dengan akal logik kita, mestilah kita nak ayat, kita nak air ni kan, dengan akal logik daripada mata kita. Tapi tak sebenarnya. Sebenarnya tak. Sebenarnya air itu adalah api, dan api itu adalah air. Ini fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman yang kita lihat, bunga-bunga ni pun kita dah rasa risau. Berapa ramai manusia yang kerusingan, yang hilang pertimbangan, yang sanggup mengakhirkan riwayat dengan membunuh diri dan sebagainya. Terutama dengan kehidupan yang penuh dengan tekanan dan sebagainya. Bila mana dia menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka benda-benda daripada hasutan syaitan dan sebagainya akan mendorongkan dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi para malaikat mencatat apa yang kita lakukan. Kalau kita ni orang yang banyak bersedekah, malaikat akan kata di hari akhirat besok, ya Tuhanku, hamba-Mu ini ketika hidupnya dia selalu bersedekah, banyak menginfakkan hartanya di jalan-Mu ya Allah, maka ampunkan dosanya ya Allah. Sebab tu kita nak buat ni, kita kena ingat dosa dan juga pahala. Jangan kita buat ikut sesuka hati kita. Macam dunia ni kita macam tak ada dosa pahala. Jadi kalau sebab banyak yang berlaku macam tu, kadang-kadang dia bercakap macam seolah-olah macam tidak ada dosa. Sedangkan kita hidup di atas dunia ni hanya ibarat sementara je. Sementara ibarat antara azan dengan iqamah, antara azan dengan solat. Berapa minit saja, 10 minit. Ibarat bila mana dia dilahirkan, dia diazankan. Bila dia mati, meninggal, dia disolatkan. Sekejap saja masa ni. Sebab itu kalau kata kita ni yang hidup di atas dunia ni 50, 60, 70 tahun, tapi duduk dalam kubur, kita tak tahu, mungkin lebih daripada umur jangka hayat kita. Datuk nenek moyang kita yang dah meninggal dulu, kita dah mungkin dah hampir ratusan tahun dah meninggal. Sedangkan hidup mereka kalau paling panjang pun umur 80, 90, 100. Sebab tu ada satu kisah di mana mukjizat Nabi Isa AS, walaupun cerita ni cerita hanya daripada Israiliyat, tetapi dia sebagai pengajaran, di mana mukjizat Nabi Isa AS menghidupkan seorang yang telah mati. Bila mana dia menghidupkan orang ni kan, orang ni dia hidup semula, dia kata selama 70 tahun aku ni mati, aku ni diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 70 tahun hanya kerana benda yang kecil je. Sebab dia kata dia ni adalah mengambil upah sebagai tukang kayu, cari kayu, ambil upah ni cari kayu untuk kayu api dan sebagainya lah. Jadi suatu hari tu dia dapat terima upah untuk cari kayu. Jadi bila mana dia dah ambil simpan semua dia punya kayu-kayu ni, dia lalu kat kampung, dia tengok ada macam orang ramai, mungkin ada makan-makan. Jadi dia singgah satu tempat ni, dia pun makan. Bila makan, adalah sisa-sisa makanan ni lekat pada celah-celah gigi. Jadi bila lekat pada celah gigi, dia nak ambil lah sepihan, orang kata macam purus gigi lah, nak korek sisa-sisa makanan ni kan. Bukannya dia ambil satu batang kayu yang besar nak congkak gigi, kecil je. Tapi dia kata sebab itu aku diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 70 tahun. Benda yang kecil ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi masuk kata sebab apa? Sebab mengambil yang bukan hak dia. Sebab dia dah ambil upah dah. Dia cuma ambil sepihan daripada kayu tu je. Bukan dia ambil satu batang kayu dia nak congkak gigi. Cuma nak sepihan tu. Jadi benda yang kecil ini pun dia kata jadi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah yang keduanya para malaikat yang juga memberi syafaat kepada mereka yang dikehendaki. Dan yang ketiganya iaitu puasa. Puasa. Kita tahu sedari puasa bahawa puasa ini puasa bulan Ramadan wajib. Kalau puasa-puasa lepas pada bulan Ramadan ada sunat, macam ada yang lepas pada bulan Syawal dia puasa 6, lepas tu lepas pada puasa 6 dia buat pula Isnin Khamis. Alhamdulillah. Dan sebab dalam hadis Nabi SAW ada menyebut di mana di hari akhirat kelak puasa juga akan datang sebagai pembela, penolong kepada orang yang banyak berpuasa. Puasa akan datang pada Allah Ta'ala, ya Rabb, wahai Tuhanku, hamba-Mu ini ketika hidupnya dulu dia banyak menahan dirinya daripada makan minum, dia banyak menahan dirinya daripada nafsu syahwat, ya Allah, maka ampunkan dosanya, ya Allah. Kita kalau dalam keadaan yang ramai, contohlah kita pergi ke macam mana musim pergi haji, mau pergi haji apa semua, tiba-tiba kita nak kena beratok ikut queue beratok ni ikut giliran, kita duduk belakang panjang je, tiba-tiba ada pula orang yang kenal kita kat kaunter tu, dia panggil kita rasa apa? Masya Allah, bila dia kenal dia pemudahkan urusan kita. Kita rasa apa? Seronok, kita rasa lega, ya Allah, kalau tidak nak kena beratok queue lagi dan sebagainya. Jadi tapi dipermudahkan. Begitu di hari akhirat kelak, bila mana kita ni manusia ni Allah Ta'ala bangkitkan di hari akhirat, ketika itu kita akan disoal jawab dengan setiap amalan yang kita lakukan. Tu kata ada pembela, penolong kita di hari akhirat. Tu belum syafaat baginda Nabi SAW lagi. Ini baru syafaat yang kecil ni. Yang dia cerita ni syafaat yang kecil. Jadi kalau macam tu pun dalam keadaan yang ribu, yang ramai lah, yang ramai daripada zaman Nabi Adam AS sampailah zaman Nabi Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat, ramai. Sebab itu kata Nabi Musa, aku tengok ni dalam kitab Taurat ni ada satu umat ni, mereka ni main lambat tapi balik awal. Main lambat balik awal. Siapa dia? Kita umat Nabi SAW. Kita antara umat akhir zaman, umat yang terakhir. Tapi di hari akhirat kala besok, kita ni yang bermula sekali, yang akan dihisab ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya kita ni. Sebab tu kita bersyukur, kita kena banyak banyak ingat pada Nabi SAW. Sebab kerana Nabi lah kita ni ada sekali. Allah Ta'ala pelihara, berikan keamanan, kenikmatan yang tak terhingga pada kita. Kalau umat-umat dulu, contohnya kalau berlaku dengan LGBT, hubungan sejenis dan sebagainya, kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala hancurkan terus, terbalikkan terus, dia binasakan terus, dia tak wujudkan golongan-golongan Nabi Lut. Kalau umat-umat terdahulu Allah Ta'ala binasa terus. Tapi kita umat Nabi SAW, sebab kasih, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Sebab Nabi memberi rahmat kepada seluruh alam. Bukan kata manusia je, haiwan-haiwan tumbuhan semua mendapat kasih sayang, rahmatan lil alamin. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena banyak ingatkan Nabi. Bila mana kita ingat Nabi, Nabi ingat kita, Nabi kenal kita. Tapi kalau kita pun jarang-jarang nak selawat, nak ingat Nabi, macam mana? Kalau kita tu ingat nama-nama pembesar-pembesar, kita ingat mereka tak ingat kita. Mereka kenal kita pun tak. Tapi Nabi SAW, kalau kita banyak berselawat pada dia, dia kenal kita. Dia tahu siapa banyak yang berselawat pada dia. Jadi yang ketiga tadi adalah puasa. Dan yang keempatnya, yang keempat, para syuhada yang mati syahid. Para syuhada yang mati syahid. Di sini para ulama mengatakan mati syahid ni dia ada 3 jenis. Yang pertamanya syahid dunia akhirat, dan yang keduanya syahid dunia, dan yang ketiganya syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat kita sedia maklum, iaitu
mereka yang mati sebab berperang, mempertahankan agama Islam, maka mereka yang terkorban adalah mati syahid dunia akhirat. Dan yang syahid dunia, syahid dunia iaitu mereka mati berperang juga, tetapi bukan sebab sebab Islam, bukan sebab orang kata pada pertahankan Islam, tapi sebab harta rampasan. Jadi dia hanya syahid dunia. Dan syahid akhirat, syahid akhirat adalah hadis Nabi, di mana Nabi sebut di mana iaitu mati tenggelam, mati terbakar, dan juga mati sebab penyakit taun ataupun wabak lah. Macam kita yang sebelum ni yang mana kena COVID, kebanyakan semuanya dia tak mandi, dia terus tayamum, dia kebumikan terus, dia solat dia kebumikan. Sebab apa? Sebab penyakit wabak tersebut. Sebab itu antara tahun 2020, tahun 2021, 22, masa tu saya antara yang menguruskan tanah perkuburan di daerah Gombak. Masa tu hanya 3 sahaja yang dibenarkan untuk dikebumikan jenazah-jenazah COVID, iaitu di UK Perdana, di Bukit Lagung Gombak, dan juga Bukit Lagung Taman Ihsan. Kebetulan masa tu saya handle, boleh kata satu hari tu Masya Allah berbelah, terpaksa kita korek tanah kubur ni dulu sebab banyak. Kadang-kadang sebab masa tu yang Sungai Buloh dia hanya untuk penyakit COVID sahaja yang kritikal. Kadang-kadang dia baca syahalah daripada Kelang pun, yang mana dihantar ke Hospital Selayang, saya terpaksa uruskan di sana jenazah-jenazah COVID ni. Jadi menjadi pengajaran keinsafan lah, bahawa pada waktu tu maksud kata kalau meninggal mereka pun dapat diuruskan dengan sempurna juga, walaupun tak mandi, dia tayamum, lepas tu solat pun dalam 2-3 orang aja pakai PPE ni. Lepas tu nak turun pula dengan masa tu hujan lebat. Saya ingat lagi ada orang yang nak turun dalam yang lahat tu pun, yang terkebah masuk dalam lubang kubur pun ada, dengan air bertakung, lepas tu dengan jenazah. Masya Allah, besar pahala mereka. Jadi mereka yang mati disebabkan penyakit ini adalah sebab syahidnya syahid akhirat. Dan juga para ulama juga mengatakan wanita yang mati bersalin juga adalah mati syahid akhirat. Tapi contohnya macam yang mati kemalangan, contohnya kemalangan bawa bangun, itu pun syahid akhirat sebab dia mati tiba-tiba. Tapi kalau mati sebab merempit, dia merempit, mati sebab merempit, itu mati cari pasai. Itu bukan syahid lah, itu mati cari pasai. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara 3 syahid ni, yang manakah yang boleh memberi pertolongan di hari akhirat kelak? Iaitu yang mati syahid dunia akhirat. Dan yang kelimanya iaitu syafaat para ulama dan juga guru-guru mursyid, para ulama. Sebab itu Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Jadi kita kena dekat dengan ulama, kita kena kaji bersama-sama dengan para ulama. Tengok juga ulama macam mana. Kita tahu, kita boleh bezakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama yang mengajak kita kepada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama-ulama ni juga boleh memberi syafaat kepada mereka yang dikehendaki. Dan yang keenam iaitu surah Al-Mulk. Sekarang ni kalau saya pergi mana surau masjid, lepas solat Isya, terus mereka baca surah Al-Mulk. Alhamdulillah, satu perubahan. Walaupun ialah kadang ada kata ustaz, kadang-kadang baca sendirian lah, tapi ini satu inisiatif yang dibuat oleh pihak-pihak masjid, pihak surau, untuk mendidik masyarakat supaya membaca, beramal. Sebab kadang-kadang kita contohlah main masjid solat berjemaah, lepas tu bila kita balik rumah, kadang-kadang kita disibukkan dengan anak-anak, disibukkan dengan cucu, kadang-kadang nak baca pun tak sempat, kita terlupa, tengok tidur macam tu je. Jadi
bila mana pihak surau, pihak masjid menganjurkan bacaan surah Al-Mulk lepas pada solat Isya, alhamdulillah, mendidik masyarakat supaya beramal, membaca yang mana yang tak berapa nak lancar baca, last kali bila dia ikut, alhamdulillah. Tu kata satu orang kata apa, bimbingan daripada pihak-pihak masjid dan pihak surau. Baguslah macam ni, alhamdulillah. Itu surah Al-Mulk. Sebab tu surah Al-Mulk ni kalau kita tengok dalam yang disebut sebagai surah Tabarak, sebab Al-Mulk disebut sebagai kerajaan. Besar fadilat surah Al-Mulk. Banyak dalam hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kelebihan membaca surah Al-Mulk. Sebab itu dia bukan hanya sekadar kita tahu menjauhkan daripada siksaan dan azab kubur, tetapi juga sebagai pembela penolong di hari akhirat kelak. Dan yang ketujuh, yang terakhirlah, dah masuk insya-Allah ni. Yang terakhir iaitu ayat kursi. Ayat kursi daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Surah Al-Baqarah ayat 255 iaitu ayat kursi. Ayat kursi ni juga boleh memberi syafaat kepada mereka yang membaca dan beramal dengan dia. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi juga, pada mereka yang membaca ayat kursi ni akan dijauhkan daripada gangguan dan juga godaan syaitan. Sebab ini hadis yang sahih diceritakan di mana Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari ketika mana gedung ni orang macam simpanan lah, gandum-gandum ni dimasuki pencuri, yang ni dimasuki makhluk jin. Dia mencuri. Bila Abu Ayyub dapat tangkap dia, nak bawa pergi jumpa Rasulullah, maka kata makhluk ataupun pencuri ni, jin ni, dia kata, lepaslah aku Abu Ayyub, kalau aku belum makan lagi. Tapi Abu Ayyub kata apa, kalau hamil lagi aku bawa jumpa Rasulullah. Jadi dia janji tak mai. Tapi duk malam keesokannya kita masuk insya-Allah. Kita bagi laluan azan sebentar insya-Allah.
InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Di mana syafaat yang terakhir ini iaitu ayatul kursi, bila mana Abu Ayyub Al-Ansari dapat menangkap pencuri ni, makhluk ni, maka dia berjanji dia takkan datang lagi. Dan pada seterusnya dia main lagi, dia main pula, dia ambil barang, dia curi. Lepas tu Abu Ayyub nampak, Abu Ayyub tangkap pencuri ni dan nak bawa pergi kepada Rasulullah. Jadi kata pencuri ni, lepaslah aku Abu Ayyub, kerana anak-anak aku boleh makan. Yang malam sebelum tu dia kata dia boleh makan, jadi dia kata anak-anak dia pula boleh makan. Jadi Abu Ayyub pun kesian. Lepas tu Abu Ayyub kata, kalau hang main lagi kan, aku bawa hang jumpa Rasulullah. Jadi dia berjanji, dia kata tak main dah. Jadi sebab tu makhluk jin ni, kata pencuri ni, dia kadang-kadang dia janji je, tapi dia cakap, tapi sebenarnya tak betul, tak benar. Dan malah seterusnya dia datang lagi, dia curi. Dan pada kali ini Abu Ayyub tegas, dia kata aku tangkap, aku nak bawa jumpa Rasulullah. Jadi ini hadis sahih. Jadi bila mana Abu Ayyub nak bawa pergi jumpa Rasulullah, pencuri ni, dia kata, Abu Ayyub, kalau hang lepaskan aku, kalau hang lepaskan aku bagi hang satu ayat. Satu ayat yang ni siapa yang dibaca, yang beramal dengan ayat ini, maka tidak akan diganggu oleh syaitan. Apa dia ayatnya? Ayat kursi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Jadi bila mana Abu Ayyub pun menceritakan perihal cerita ni kepada Nabi SAW, dan Nabi pun membenarkan apa yang diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Tetapi Nabi kata, jangan ambil dengan dia, ambil dengan aku. Maksud kata, walaupun ayat Quran ni, walaupun benar apa yang dikatakan oleh makhluk jin tadi itu, pencuri itu, bahawa siapa yang baca, yang beramal, kan, tidak akan didekati oleh syaitan, tidak akan digoda oleh syaitan. Tapi Nabi kata, ambil dengan aku. Maksud kata kita nak ambil sesuatu, dia punya ayat-ayat ni pun mesti yang berguru. Maksud kata dia bersanad, yang diijazahkan. Sebab tu kita bukan boleh ambil sewenang-wenang. Jadi antara 7 kata para ulama yang boleh memberi pertolongan di hari akhirat kelak. Bila mana antara syafaat-syafaat yang kecil ini dan yang dikhususkan kepada baginda Nabi SAW di hari akhirat kelak, iaitu syafaatul uzma. Ketika mana manusia ni semuanya ni dikumpulkan di mahsyar kelak, jadi bangkitkan di hari akhirat kelak dengan keadaan bermacam-macam. Ada yang merangka, ada menirap, ada yang berdiri. Jadi keadaan masa tu memang terlalu padat, sempit. Kalau kita tengok, bayangkanlah daripada zaman Nabi Adam AS sampai ke umat Nabi SAW berapa. Sedangkan yang hidup dekat atas dunia ni pun sekarang ni dijangkakan hampir 2.6 bilion, tak silap saya, yang hidup sekarang ni atas muka bumi ni. Kalau nak katakan semua ni, kalau yang atas muka bumi pun ada 2.6 bilion, kalau di hari akhirat kelak macam mana? Sebab itu bila mana Nabi SAW, Allah Ta'ala jadikan 3 golongan, wa kuntum azwajan salasah, dalam surah Waqi'ah. Dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlainan keadaan je. 3 puak, maksudnya 3 grup. Yang kata grup orang kafir, orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bertakwa, dan golongan yang di antara tengah-tengah pagar. Nak pergi mana? Ni banyak cerita dia lagi. Sebab itu Nabi SAW, bila mana Nabi orang pertama yang akan masuk ke dalam syurga, bila mana Nabi nak masuk syurga, Nabi ingat, ada lagi umat aku ni yang belum masuk ni. Jadi Nabi minta izin dengan Allah Ta'ala untuk nak balik ke mahsyar. Jadi Allah Ta'ala izinkan. Bila Nabi balik ke mahsyar, Nabi tengok ramai lagi umat-umat dia di padang mahsyar. Masa itulah Nabi memberi syafaat kepada mereka yang banyak berselawat pada Nabi SAW. Jadi hadirin hadirat muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak menetapkan sesuatu selawat tu 10 kali, 100 kali, 1000 kali.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, selawat, sallu, selawat pada Nabi. Dalam hadis Nabi, orang kita berselawat sekali, Allah Taala berselawat pada kita 10 kali. 10 kali. Jadi banyak untung kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjarannya begitu banyak. Sebab itu kalau kita cuma di sini ada kiraan-kiraan. Contoh para ulama kata kalau kita ada fasa-fasa waktu-waktu, kalau kita banyak berselawat pada waktu ni, ada dia punya berapa kali, contohnya 1000 kali, dia ada kelebihan-kelebihan. Sebab ulama-ulama ni hidup mereka dulu hanyalah untuk agama. Mereka tak fikir buat benda-benda lara macam kita. Hidup mereka memang untuk sampai para Imam Syafi'i boleh mengkaji. Para ulama pun mengkaji setiap apa suapan yang kita makan ni, nak menjadikan setitis air mani 40 kali suapan. Itu ulama dia dah kaji semua dah. Sebab tu jangan kita menghukum sesama kita, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mengatakan golongan ni khurafat dan sebagainya. Sedangkan kita, Allah Ta'ala yang layak menghukum manusia ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia jangan kita menghukum. Contohnya saya bagi, kalau ada di kalangan kita walaupun duduk depan masjid tapi dia tak mai masjid, jangan kita pulaukan dia. Kita doa, ya Allah beri dia hidayah. Kadang-kadang ni tengok duduk depan masjid tapi depan pagar masjid tak pernah sampai. Jangan cakap macam tu. Kadang-kadang dengan percakapan kita terguris hati dia, dengar tak main langsung dah. Jadi kita nak mendidik adalah orang kata serulah ke jalan Tuhan dengan cara berhikmah. Sebab itu sesuatu benda kita buat tu biarlah kita menjaga akhlak tata tulisila kita. Sebab Nabi SAW diutuskan adalah sebagai uswatul hasanah, menjadi contoh yang baik kepada umat. Nabi bukan bawa solat minggu lalu, Nabi tak bawa solat. Solat tu tahun hijrah yang keberapa? Sedangkan Nabi bawa adalah akhlak Nabi SAW. Itu akhlak tu paling penting. Jadi ada terakhir, kita jangan lupa banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Yang baik itu doa Allah Subhanahu wa taala, yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Jadi kita tutup dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Allahumma ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, jauhkan kami dari pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Wahai Tuhan, tenangkanlah jiwa kami, lapangkanlah dada kami, permudahkan segala urusan kami ya Allah, luaskanlah rezeki kami, sembuhkan penyakit kami zahir dan juga batin, sembuhkan penyakit di kalangan kami yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi kami, keluarga kami, anak cucu kami ya Allah daripada segala musibah, bala bencana, bala gangguan makhluk-Mu ya Allah, selamat dunia dan juga akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amalan kami, terimalah salat kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah sedekah kami, terimalah segala amalan kebajikan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami dengan Islam, muliakan kami dengan Islam, jadikan kami orang-orang yang beramal dengan ajaran-ajaran Islam, jadikan kami orang yang sentiasa mendirikan salat fardu secara berjemaah serta memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan matikan kami dengan iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi minal insani lafi khusr illa allazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.